Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Khairi Zarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 1 Ogos 2020. Tumpuan berita. Penduduk Kampung Medait di Limbang menerima daging korban sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang, sempena program ibadah korban Dun Batu Danau pada Jumaat. Program yang memasuki tahun ke-6 itu diadakan di 6 buah surau di kawasan tersebut iaitu Surau Kampung Medait, Surau Kampung Buloh Baloi, Surau Kampung Palas, Surau Kampung Anak Bukit, Surau Kampung Bidang dan Surau Kampung Kuala Awang. Program hari ini merupakan program seperti yang kita adakan di tahun-tahun yang lepas, iaitu penyerahan daging korban dan ibadah korban. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-6 kita adakan. Pada majlis itu, Paulus mengumumkan kelulusan geran sebanyak RM5,000 kepada Surau Kampung Medait dan Kampung Buloh Baloi, geran RM10,000 untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM25,000 untuk pembinaan Pondok Kubur. Sementara itu, seorang penerima mualaf berbangsa Bisaya dari Kampung Buloh Baloi, Muhammad Ari Abdullah, mengucapkan terima kasih di atas sumbangan lembu oleh Adun Batu Danau itu. Alhamdulillah, wasul sokor ni pada tahun ini. Sama-sama terima kasih Timur Hubungan YB khususnya Maya yang nyaboi sumbangan korban pada tahun ini. Jadi yang kuasa khususnya Pasung Pengalaman Buloh Baloi yang sekitarnya. Selanjutnya mengenai pembinaan pejabat cawangan Majlis Daerah Dalat dan Muka MDDM Cawangan Balingian dan pejabat daerah kecil Balingian yang bertujuan untuk menaik taraf daerah kecil Balingian sebagai daerah penuh di masa akan datang. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata, kedua-dua prasarana itu sedang rancak dibina dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi setiap projek di bawah peruntukan projek rakyat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Dua-dua projek itu peruntukan daripada projek rakyat YABCM adalah 5 juta untuk MDDM dan 5 juta untuk pejabat daerah kecil Balingian. Kita berusaha atas sebab itulah kita buat pejabat cawangan MDDM, pejabat daerah kecil Balingian, supaya Balingian dapat dinaik tarafkan kepada daerah penuh dalam masa yang akan datang. Semasa lawatan ke tapak projek pejabat itu pada Khamis, Abdul Yaakob menjelaskan kelewatan pembinaan pejabat daerah kecil Balingian ekoran pertukaran perunding. Berikut pula mengenai program ziarah UKAS di Dun Pujut pada Jumaat. Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan pelbagai bantuan kepada setiap golongan masyarakat di negeri ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bercakap dalam program tersebut, Adam Yi Siu Sang berkata, bantuan meliputi pelbagai bentuk sumbangan seperti bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS kepada golongan bawah B40, penjajah, bujang dan sebagainya. Begitu juga dengan agihan pelitup muka dan bantuan makanan turut diperkenalkan kenyalang Gold Card KGC yang dikhususkan kepada warga emas di negeri ini. Dalam majlis itu, beliau telah menyampaikan sumbangan makanan kepada seramai 30 orang penerima yang terdiri daripada warga emas dan orang kelainan upaya OKU. Seterusnya, umat Islam diingatkan agar terus mematuhi garis panduan SOP ibadah korban yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia semasa menyambut Hari Raya Ailadil-Adha. Bercakap semasa program Ibadah Korban 2020 di Kuching semalam, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Haji Jumaat Ibrahim menjelaskan kemeriahan ibadah korban pada tahun ini tetap dirasa meskipun berbeza seperti tahun sebelumnya dan pematuhan orang ramai perlu bagi memutus penularan pandemik COVID-19. Jadi kita harus akur kerajaan membuat demikian bukannya suka-suka malah, bukan. Yang malah kerana untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Jadi memang masih ada keselihatan, tetapi untuk menyenangkan kerajaan, untuk menyelamatkan nyawa semua, kita kena akur. Kepada kami dengan persatuan lain bersama-sama, akur dengan kehendak kerajaan, begitu juga dengan
member orang, ahli 5 orang, memastikan yang orang akan ikut SOP-nya supaya ada gejala-gejala yang tidak diingini berlaku. Program Ibadah Korban 2020 dianjurkan menerusi kerjasama PMNS, Persatuan Jurufoto Media Sarawak SPPA, Persatuan Mencek Sarawak, Persatuan Kickboxing Sarawak dan Persatuan Kebajikan JMI. Beralih ke laporan di Tanjung Manis. Seekor buaya katak yang dipercayai membaham seorang remaja berjaya ditangkap pada Jumaat dalam satu operasi berdekatan rumah panjang dadat di kawasan itu. Menurut kenyataan dari Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Sarawak, buaya itu ditangkap pada hari ke-6 dengan menggunakan pancing berumpan ayam yang dipasang oleh Swift Wildlife Action Team SWAT dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Buaya katak yang berukuran 4.5 meter panjang telah dinaikkan ke darat dan dibelah perut di depan pegawai polis, keluarga mangsa serta penduduk kampung. Mangsa Ricky, anak Ganya, 14 tahun dilaporkan hilang pada Ahad lepas ketika mencari siput bersama ibu saudaranya. Sekian edisi petang bersama saya, Khairi Zarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan perkongsian produk tempatan Jus Udak Lis. Salam UKAS. Sejak sekian lamanya, bahan herba seperti halia dan kunyit terkenal kerana khasiatnya yang cukup tinggi dalam mengentalkan kesihatan dan kecantikan dalaman. Menyedari potensi herba berkenaan, syarikat berpangkalan di Sarawak Si Munjan D Production tampil dengan inovasi mengeluarkan jus kunyit madu dan teh wedang halia, dua produk kesihatan dalam rangkaian produk-produk Jus Udak Lis. Pengasas Jus Udak Lis, Puan Lisna Listiawati berkata sejak mula beroperasi 4 bulan lalu, jus kunyit madu dan teh wedang halia semakin diminati dan telah dipasarkan di seluruh Sarawak. Saya pengasas kepada Udak Lis Production. Di sini kami ada jus kunyit, kita ada wedang halia, dan kita ada masker, dan kita ada dendeng daging, dan yang paling bestnya ada sambal hijau. Ini adalah produk daripada Udak Lis. Setakat ini kami sudah berada di seluruh Sarawak dan berada di Kuala Lumpur, dan kita akan mencecah ke Brunei dan Singapura insyaAllah. Khasiat jus kunyit madu Jus Udak Lis tidak perlu dipertikaikan lagi dengan 1001 manfaat sesuai untuk digunakan kaum lelaki dan wanita. Di sini kami juga ada masker kunyit dan ianya baik untuk menghilangkan jeragat, menjadikan wajah muka ataupun menghilangkan pigmentasi muka kita dan mencerahkan muka kita. Untuk kepada yang ini adalah dari bahan alami. Kami produk Lis 100% dari bahan alami, dari rempah ratus. Dan kita juga ada masker coklat, masker cekur, masker halia, masker kopi dan masker susu. Bagi memastikan khasiat jus kunyit madu dan teh wedang halia sentiasa terpelihara, proses pembuatan dan pembotolan sentiasa dijaga dan dipantau rapi. Menurut Puan Lisna, proses pembuatan jus kunyit madu mengambil masa selama 2 jam. Sudah tentu kebersihan amat dititik beratkan pekerja-pekerjanya. Bukan saja berkhasiat, rangkaian produk Jus Udak Lis juga murah dan mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja. Menurut Puan Lisna, hasil dari jualan produk Jus Udak Lis juga telah disumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Orang ramai yang berminat untuk membeli atau menjadi stokis Jus Udak Lis boleh menghubungi 013-818-6776 atau nombor-nombor stokis yang tertera.